Okey, untuk menentukan lokus bagi suatu titik, biasanya dia akan beri penyataan. Diberi penyataan. Dalam penyataan itu dia mesti ada empat ciri. Kamu kena tentukan ciri-cirinya dahulu. Okey, apa yang perlu kamu ingat senang aja. Kalau kamu dengar betul-betul senang aja, tak susah. Tapi kamu kena fahamlah penyataan yang diberi. Okey, dia ada 4 keadaan. Ada berapa keadaan? 4 keadaan. Yang pertama sekali, kalau kamu tengok yang saya highlightkan ini adalah lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Satu titik tetap. Maknanya dia punya point dia adalah satu titik. Satu titik sahaja. Okey, yang kedua, lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari 2 titik. Ini satu titik. Ini satu titik. Yang ni berapa titik? 2 titik. Lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Yang ini garis lurus. Yang keempat, lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. So kita ada 4. Yang pertama, satu titik. Yang kedua, 2 titik. Yang ketiga, garis lurus. Yang keempat, 2 garis lurus yang bersilang. Apa akan jadi kalau ada satu titik? Apa akan jadi kalau ada 2 titik? Apa akan jadi kalau bila ada satu garis lurus, dan apa akan jadi kalau ada 2 garis lurus yang bersilang? Okey, ini hasil. Okey, lokus bagi satu titik berjarak tetap satu titik. Okey, saya lukis balik. Okey. Hasil dia adalah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap itu. Dia akan jadi bulatan. Okey, contoh soalan. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik P yang berjarak 6 cm dari titik O. Lokus bagi titik P yang berjarak 6 cm dari titik O. Yang mana titik tetap? Mana satu tetap? P ke O? O, betul? Bagus Iskandar. Taman. O. Dari titik O. Maknanya kita ada satu titik O. Ni ada satu titik. Titik ini titik O. O adalah tetap. Yang bergerak apa? Yang bergerak adalah P. P bergerak 6 cm dari titik O. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi bulatan. Kita tengok. Okey, dia akan jadi bulatan. Ini dia punya pusat. Okey, 6 cm. Kemudian dia akan pusing berjarak tetap kan? Jarak tetap. Gitu. Okey. Maka ini adalah jalan bagi titik apa? No, titik P. Titik P. P yang bergerak. Jadi P itu boleh berada di sini, boleh berada di sini, boleh dia ada di sini. Janji dia dekat ujung tu, garisan tu. Betul? Itu kamu boleh labelkan sebagai titik P. Titik P. O tetap. Okey, O pusat dia. Okey. Macam mana kita nak tulis pernyataan dia? Okey, lokus bagi titik P ialah sebuah bulatan yang berjajari 6 cm dengan pusat O. Boleh? Okey, katakan saya tukar. Ini bukan, susah sangat pula. Yang ni saya tukar huruf. Ini saya tukar. Ini saya tukar. Okey, katakan bagi titik R yang berjarak 7 cm dari titik S.
Okey, jadi penyataannya pun akan bertukar. Ini akan jadi lain. Lokus bagi titik apa? R ke S? S. Mana pusat? S. Pusat? S. Ni S. Dah tukar S kan? Bukan O lagi kan? Okey, kamu baca pernyataan itu. Lokus bagi titik S ya? S. Okey. S ialah sebuah bulatan yang berjejari 7 cm dengan pusat R. Pusat dia R. Tu saya tanya tadi. Kan? Saya tak apa tulis. Lokus bagi titik R ialah sebuah bulatan yang berjejari 7 cm dengan pusat S. Yang tetap itu jadi pusat R yang bergerak. Faham? Yang belakang tu apa pasal? Day. Bangun seorang. Seorang bangun. Duduk sini. Sengih. Okey, boleh faham? Jadi kalau ada satu titik tetap dia jadi apa? Satu titik tetap dia jadi apa? Bulatan. Mana pula jadi R pula? Kalau satu titik tetap menjadi bulatan. Okey, kita tengok yang kedua. Apa akan jadi? Okey. Lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Ini dua titik pula. Dia akan jadi apa? Pembagi dua sama serenjang. Dia akan jadi bahagi dua. Dah belajar tak cara nak bahagi dua garis? Dah belajar kan? Pembinaan geometri. Macam mana nak bahagi dua garis kan? Macam tu lah. Dia akan jadi pembahagi dua sama. Bahagi dua garis tu. Pembagi dua bagi dua titik tu. Okey, contohnya. Uraikan selengkapnya lokus bagi titik K yang berjarak sama dari titik P dan Q. Mana yang tetap? K. Urai, kalau dia bagi tahu lokus bagi dia punya key pointnya ini je. Lokus bagi titik K maksudnya bergerak. Kamu tengok yang tadi. Lokus bagi titik R, maknanya R yang bergerak. Betul? Yang ini kamu tengok. Lokus bagi titik K, maknanya K yang bergerak. Faham? Kalau dia bagi tahu lokus bagi titik apa, maknanya titik tu yang bergerak. Kalau dia tulis sini P, P yang bergerak. Lokus, ingat, lokus bagi titik ataupun lokus P ataupun lokus K. Dia ada sebut lokus huruf, maknanya itu yang bergerak. Faham? Okey? Yang berjarak sama dari titik P dan Q. Berapa titik tetap? Dua titik tetap. Titik apa? P dan juga Q. Maknanya dia ada macam ni, lebih kurang. Ni ada satu titik. Ni titik P. Ni ada lagi satu titik Q. Okey? Mula-mula sambungkan titik P dengan Q itu. Okey? Kemudian kamu bahagi. Ni ada jarak kan? Kamu bahagi dua sama. Titik P dan Q itu. Jarak di sini sama dengan jarak di sini. Ini saya dah ajar dah cara buatnya, betul? Okey, maknanya titik K itu berada di mana? Tak, dia boleh berada di sini. Di sini boleh, di sini boleh, di sini. Sepanjang inilah lokus bagi titik. Ini adalah lokus bagi titik K. Yang ini tadi kamu tengok lokusnya bentuk bulat. Inilah lokus bagi titik R. Tadi ada R kan? R. Maknanya lokus dia bulat. Yang ini lokus dia garis lurus saja. Garis lurus yang bahagi dua samalah. Okey, jadi macam mana kita nak tulis lokus bagi titik K ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan titik P dan Q. Lokus bagi titik K, maknanya K yang bergerak. Ini ayat dia. Ayatnya lebih kurang sama macam ini.
Faham? Kalau nak tulis nanti kamu ada salin dari tu kan. Saya dah suruh salin dulu kan. Kamu tiru je ayat yang ini. Kalau 2 titik. Kalau yang tadi ayat ini. Kamu gantikan yang saya kosongkan tu, gantikan dengan huruf-huruf dia. Boleh faham ya? Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ini apa akan jadi kalau dia bergaris lurus? Okey. Apa akan jadi? Lokus bagi suatu garis yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah sepasang garis lurus yang selari. Sepasang maknanya ada berapa garis? 2 garis. Okey. Contohnya kita tengok ni. Uraikan selengkapnya lokus bagi titik T yang berjarak 4 cm dari garis AB. Yang bergerak adalah T. Garis dia AB. Kamu ada satu garis macam ni. Garis ini A. Garis ini adalah A, garis ini adalah B. Okey? Hasilnya adalah sepasang garis selari. Maknanya ada satu garis, kira 4, 1 2 3 4, ada satu kat atas. Bawah pun ada lagi satu. 1 2 3 4. Macam tu. Itu je lah. Ada 2, satu atas, satu bawah. Kalau AB nya macam ni, katakan saya tukar. AB nya tegak macam ni. Ni A, ni A, ni B. Sama juga. Ukur berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey. Sekarang ni kamu tahu je dulu. Maknanya titik T, tengok, maknanya titik T ini, okey, boleh berada di sini, di sini, di sini pun boleh, di sini pun boleh. Antara 2 garis tu. Salah satunya lah. Lokus bagi T itu. Jadi, apa hasilnya? Sepasang garis lurus selari dengan AB berjarak 4 cm. Maknanya kamu tukar yang ini dengan yang ini. Garis kalau ditulis sini PQ, maknanya tukar ni PQ lah. Boleh faham? Kalau dibagi jarak dia 8 cm, tukar sini 8 lah. Tengok dulu dia jadi apa. Okey, yang terakhir. Ini dia tak ada kira-kira. Ni yang bersilang. Dia tak ada kira-kira. Yang ini lebih kepada, dia lebih kepada lukis. Dia ni lokus dan 2 dimensi ni lebih kepada lukis dan faham. Okey, apa yang akan terhasil bila 2 garis bersilang ialah pembahagi 2 sama sudut. Dah belajar belum? Macam mana nak bahagi sudut tu 2? Bagi 2 sudut. Sudah kan? Dia contohnya macam ni. Katakan ada satu garis PR, PQ dan PR. Macam ni. Sini ada P, sini ada Q, sini ada R. Okey, dia bersilang di sini kan? Dia bucu tu bersilang. Kita ada 2 garis PQ dan PR. Mana lokus? Katakan cari lokus bagi titik, lokus bagi titik titis air. Titik S katakan. Lokus bagi titik S untuk garis PQ dan PR. Jadi sini ada sudut. Sini ada sudut kan? Kamu kena bagi 2 sudut tersebut. Okey, bagi 2 sudut tersebut. Kemudian dari sini kamu buat garis. Jarak dia mesti sentiasa
sama. Okey, maknanya lokus bagi titik S adalah di sini. Ini lokus dia. Ni jalan kereta api dia. Di sini ha. Jalan. Jadi nak tulis apa hasilnya adalah pembahagi dua sama sudut bagi dua garis bersilang PQ dan PR. Kalau tulis SQ dan SR, tulislah sini SQ dan SR. Dah salin semua kan? Ini dia punya penyataannya. Boleh, ada soalan? Ada soalan? Ya.